نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Sadaqallahul Azim. Artinya, barang siapa yang mengambil dan memilih ad-din, agamanya, cara hidupnya selain daripada Islam, maka semua amalannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan imam, pengurusi surau Ar-Rahmah, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan salah satu daripada ayat Nas Al-Quran yang menyatakan agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Selepas perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam sahaja. Maknanya agama yang sebelum ini yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul termasuk Nabi Musa alaihissalam yang ada kitab di tangannya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Kitab Taurat. Dan agamanya ketika itu disebut sebagai agama Yahudi. Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala turunkan kitab, iaitu kitab Injil. Agamanya yang disebut ketika itu ialah agama Nasara. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul, semua agama samawi, agama yang diturun daripada langit, iaitulah seperti Yahudi dan Nasrani ataupun Nasara tadi, kitab Taurat dan kitab Injil, dimansuhkan. Mana tidak boleh diamalkan. Kecuali satu saja, iaitulah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka Nabi sebut dalam satu hadis, umat Yahudi berpecah kepada 71 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya dihumban dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu firqah sahaja yang selamat. Firqah yang mana umat Yahudi ini selamat? Iaitulah firqah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada kitab Taurat sahaja. Mereka termasuk mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini masuk syurga. Umat Kristian yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka akan berpecah kepada 72 golongan. Kulluhum finnar.
semuanya mereka akan dihumban dalam api neraka, kecuali satu golongan sahaja yang masuk syurga. Yang mana masuk syurga? Para ulama mufassirin menyatakan mereka ialah satu firqah saja yang masuk syurga, iaitulah mereka yang beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi Isa AS, dan mereka beriman kepada kitab Injil. Bukan kitab Injil dan Bible yang ada sekarang. Itu pada ketika Nabi Isa hidup. Mereka ini saja yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat aku, Nabi kata macam mana? Satabtariqu ummati salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa millatan wahidah najian fil jannah. Sif lana ya Rasulullah, man hiya? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiyal jamaah, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisun sahih. Umat aku, yakni umat Islam, akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali satu firqah saja yang selamat masuk syurga. Iaitulah sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagi tahu kepada kami siapakah yang satu firqah itu ya Rasulullah, yang selamat dunia dan akhirat dan masuk syurga. Nabi SAW menyatakan mereka itulah al-jamaah, yakni golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka para ulama menyatakan golongan ahli sunnah wal jamaah ni iman dia sama dengan iman Rasulullah, iman para sahabat. Fiqah dia, syariah dia sama dengan fiqah dan syariah Rasulullah dan para sahabat. Akhlaknya sama dengan akhlak Rasulullah dan akhlak para sahabat, yang berpandu kepada 4 pegangan: Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas yang mu'tabar. Jadi makna tuan-tuan, ahli neraka ni cukup ramai. Zaman Nabi Isa pun masuk neraka pun ramai, 70 golongan. 71 golongan. Umat Yahudi pun 70 golongan lebih. Umat Nabi kita pun 72 golongan. Satu saja. Maknanya kalau kita kira dalam sistem demokrasi, kalau sistem pilihan raya, golongan syurga ni kalah seumur mana. Dah 70 lawan 1 takkan menang. Takkan menang 1. Nabi Isa pun 71, 70 yang masuk neraka, 70 lawan 1. Takkan menang yang 1. Menanglah 70. Ini sistem demokrasi lah. Yahudi macam tu juga, 71 masuk neraka, 1 saja yang masuk surga. Kalah juga. Umat Nabi Muhammad lagi parah. 73, 1 saja yang selamat. 72 masuk neraka. Jadi kalau di segi bilangan demokrasinya, kalah. Tapi tuan-tuan, kita balik kepada kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh berdakwah, menyatakan Islam, menyatakan keimanan, menyatakan akidah, menyatakan perjuangan yang betul dan benar ini 950 tahun. 950 tahun. Yang ikut Nabi Nuh hanya 80 orang saja. Dan kalau buat pilihan raya, confirm kalah. Deposit pun hilang. Tapi alhamdulillah, Kajang PR menang. Sate kajang pun laku. Walaupun macam-macam isu sekalipun. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita lihat di zaman sekarang ni, kebangkitan Islam sedang menyingsing di ufuk barat dan timur. Itu maka Syed Qutb menyatakan, pejuang-pejuang Islam jangan terasa letih dan penat dalam memperkatakan kebenaran. Dalam menentang setiap kemungkaran, Allah tetap bersama mereka. Dan kita yakin, percaya satu ketika nanti Islam akan menang
dan Islam, umat Islam akan merentah dunia. Ini kita yakin dan kita percaya. Dan kebanyakan manusia ketika itu akan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam. Maka kita sudah nampak di zaman sekarang pun bermacam-macam ideologi, bermacam-macam ism yang dilahirkan oleh manusia, semua lebur dan hancur. Semua mereka menghadapi masalah. Kecuali kita rasa yang boleh menyelamatkan manusia, kita yakin dan percaya, iaitulah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Islam. Walaupun umat Islam dan pejuang-pejuang Islam menghadapi cabaran dan rintangan dalam perjuangan, itu biasa. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Sadaqallahu azim. Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui maksud dan tujuannya. Apakah mereka dibiarkan berkata kami telah beriman, kami telah Islam, kami telah berjuang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, walhal mereka belum diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat yang telah terdahulu di kalangan mereka. Mereka diuji dengan berbagai-bagai ujian dan cabaran. Mereka digoncang dengan bermacam-macam fitnah dan mihnah. Ketika itu termaklumlah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang sebenar beriman dan orang-orang yang hanya berdusta dan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu umat Islam diuji di sepanjang sejarah. Maka mereka tetap bersama dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam. Di segi logik, di Palestin, saudara kita umat Islam di Palestin, berpuluh tahun dah mereka berjuang menghadapi Yahudi, Amerika. Ini pun kapal terbang yang hilang ni pun angkara Yahudi dan mereka. 70 hingga 80% kajian sekarang. Tak lamalah, sebulan dua nanti insya-Allah pecahlah rahsia dia. Dia nak simpan kot mana? Dengan petunjuk macam-macam dah terdapat dah. Petunjuk Beijing lah, Laut Cina Selatan lah, Laut Hindi lah, Laut Selat Melaka lah, Pulau Perak lah. Tok Bomo lah, macam-macam Tok Bomo dia mari. Dengan teropongnya, dengan bubu ikannya, macam-macam lah. Satu lagi petunjuk yang kita tunggu, ialah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan kita percaya akan pecah rahsia satu ketika. Apabila pecah rahsia satu ketika, kalau ada orang-orang yang tertentu yang bersubahat, kalau dia ada jawatan, dia kena letak jawatan. Itu kemuncaknya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini kita yakin dan percaya. Mereka mempunyai perancangan tipu daya terhadap umat Islam. Allah Ta'ala lebih hebat perancangannya dan tipu dayanya terhadap orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala akan buktikan kebenaran itu kebenaran dan kebatilan itu kebatilan. Tapi umat Islam, sahabat kita di Palestin, masih ada dalam peta dunia dan mereka masih lagi mengabdikan diri kepada Allah. Masjid masih diimarahkan dan mereka masih berjuang dan mereka masih lawan orang-orang Yahudi, Amerika dan sebagainya. Oleh kerana itu kita yakin dan kita percaya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang lain Allah telah sebut, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Alhamdulillah. Kita tengok orang-orang yang bijak, orang yang cerdik zaman mutaakhir ini di kalangan golongan orientalis, Yahudi, Nasrani dan macam-macam lagi. Mereka membuat kajian tentang Islam. Alhamdulillah ramai di kalangan mereka yang masuk Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahawasanya Islam setiap saat, setiap masa akan mendapat perhatian kepada seluruh umat manusia.
Walaupun pada ketika mereka menentang Islam, mereka menghina Islam, mereka mencemuh Islam, tapi akhirnya insya-Allah mereka akan bersama-sama dengan Islam. Dan sebaliknya pula orang-orang Islam ni pula macam nak pergi ke gereja pula dah. Orang Islam ni pula macam seolah-olahnya tak percaya dengan Islam. Ini kita heran, tuan-tuan. Heran, ajaib. Benda ni berlaku. Maka kita balik kepada tafsir Rasulullah SAW. Nabi sebut tentang Islam. Nabi kata macam mana? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaumur ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadisun sahih. Islam itu ditafsirkan oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Dibina Islam itu dengan asas 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu satu. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji di Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu pergi ke sana. Sadaqah Rasulullah SAW. Sangat benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Yang kita sebut 5 perkara ni sebagai rukun Islam. Maka kita kena jaga rukun Islam ini. Maka yang pertama Nabi kata Islam itu dibina 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi ada orang yang tak nak mengucap 2 kalimah syahadah. Dia nak pakai 1 syahadah. Ini masalah. 1 Malaysia tu tak apalah. Lepas tu syahadah pun nak 1 syahadah. Bomo pun, bomo 1 Malaysia. Ini masalah. Maka oleh kerana itu syahadah ni tak boleh nak ditukar ganti. Dia kena 2 kalimah syahadah. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasul. Begitu juga mengucap kalimah syahadah. Maka kita timbul dalam negara kita ini yang cukup hebat, saya dua ni, dan saya rasa inilah punca yang pertama balak dan musibah yang sedang berlaku dalam negara kita pada ketika ini. Itulah ada satu golongan yang disebut sebagai golongan anti hadis. Mereka ni tak nak mengucap 2 kalimah syahadah sebagaimana kita baca, sebagaimana kita mengucap, tapi dia nak 1 syahadah saja. Ini terbukti apabila kawan-kawan dan sahabat kita berjumpa dengan Dr. Kasim Ahmad. 5 orang sahabat-sahabat kita daripada pihak NGO pergi jumpa beliau. Ketika itu beliau berada di hospital. Dan umurnya pun dah 80 lebih. Dah sering kali sakit. Tapi kawan kita ni alhamdulillah dia pergi jumpa, minta beristighfar, minta mengucapkan 2 kalimah syahadah, muhasabah kepada Allah, minta bertaubat kepada Allah SWT. Kawan kita ni pun bimbang, takut dia mati keras dalam keadaan suasana yang sedemikian. Tapi mereka sampai sana gagal pujuk Kasim Ahmad. Dia tetap berpegang dengan doktrin yang dipegang selama ini selama 36 tahun. Dia tetap tidak mengaku dan dia tidak mau mengucap 2 kalimah syahadah. Dia hanya 1 saja. Asyhadu an la ilaha illallah sahaja. Wa asyhadu anna Muhammad dia tak mau.
Dan dia tetap beranggapan hadis Nabi Muhammad ini 50 hingga 80% bohong dan tipu. Dan yang ketiga, ini yang paling sedih. Orang nak kata dia apa katalah. Orang Melayu ke siapa nak kata dia kafir ke, murtad ke, syaitan ke, sesat ke, katalah. Dia tetap dengan sikap dia. Malahan yang keempat, apabila orang kata kita akan mati bertemu Allah, kalau kita tak ikut Nabi Muhammad ni, kita tidak mendapat apa pun di akhirat. Besar kemungkinan kita akan mendapat azab Allah. Dia kata apa? Saya sanggup cabar azab Allah Ta'ala di akhirat. Oh, inilah Melayu yang cukup hebat ni tuan-tuan. Dia panggil Melayu yang paling gedebe sekali. Panggil. Dahsyat. Jadi kawan kita angkat tangan, tak boleh kata apa lah tuan-tuan. Masya Allah. Oleh kerana itu, yang sedihnya, ramai pengikut-pengikut golongan anti hadis ni tuan-tuan. Dan bukan setakat dalam negara kita, tetapi kita dapat berita di mana-mana dunia Islam ada termasuk golongan anti hadis. Dan mereka ni sudah sampai peringkat dahsyat. Semayang perempuan jadi imam, perempuan baca khutbah, dan macam-macam benda yang mereka buat. Maka oleh kerana itu dalam suasana yang sedemikian, sepatutnya JAKIM dan majlis-majlis agama di peringkat negeri kena tegas dalam menangani persoalan sesat dan murtad ini. Tak boleh main-main. Dan kita bimbang generasi umat Islam masa yang akan datang. Mereka akan terikut-ikut. Kalau seandainya mereka tidak mengaji dan mereka tidak belajar. Kita dapat berita, adalah kita dengar berita dah ditangkap, katanya bawa ke mahkamah, dibicarakan. Tapi saya ingat sekejap saja pembicaraannya. Dan dia diikat jamin dan dibebaskan. Sekarang ni kita dapat berita Dr. Kasih Ahmad sedang cari lawyer-lawyer yang hebat, peguam-peguam yang hebat, akan saman JAKIM ke mahkamah. Ini dia tuan-tuan. Jadi dia cabar Jabatan Agama ni. Oleh kerana itu kita rasa ini sangat-sangat sedih. Dan yang kedua, termasuk cabaran Islam dalam negara kita. Apabila kita mencari kapal terbang ni, timbul pula bomo yang syirik ini. Ini pun satu masalah. Dan bomo ni sampai sekarang saya dapat berita belum ditangkap lagi. Kerajaan Arab Saudi muka depan surat khabar selepas kita mengadakan ni bomo-bomo yang syirik ni. Mereka lah yang mengadakan, bukan kita kan. Surat khabar Arab Saudi sebut kerajaan Malaysia mencari kapal terbang MS-370 jalan yang terakhir menggunakan bomo syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat kota haji tahun ini kita kurang sikit, saya ingat. Arab Saudi. Dia kata kita menggunakan bomo syirik. Jadi kita malu tuan-tuan. Kita malu dalam dunia. Sepatutnya bomo ni ditangkap. Dibicarakan di mahkamah. Dan yang kedua, mufti pula, golongan agama ni senyap. Para mufti, majlis fatwa. Jadi apabila golongan mufti, para ahli ulama dan golongan majlis fatwa ni tak ambil tindakan dan senyap, Khairi pula jadi ustaz pula lah. Khairi Jamaluddin pula jadi ulama, jadi mufti. Minta supaya JAKIM buat siasat, buat penyiasatan terhadap bomo ni. Dan Khairi kata bomo ni mengamalkan ajaran syirik. Marah Tok Umar ni tuan-tuan. Tok Umar ni marah kepada Khairi ni. Dia cabar supaya Menteri Belia dan Sukan letak jawatan. Dan dia pun nak letak jawatan maha guru dia. Maka oleh kerana itu. Dan sampai dicabar, dia kata Khairi ni diancam, kalau aku tampar dia, jadi buaya, kata dia. Pula dah tuan-tuan. Jadi sepatutnya JAKIM benda-benda macam ni kena cepat. Baca Quran dengan lekeh, dengan pakai teropong buluh yang tak tahu pasal kan. Maka benda ni tuan-tuan, orang Melayu kita dengan bomo-bomo yang macam ni, hanyut, tak tahu pasal. Ini amalan-amalan syirik, khurafat dan bid'ah yang minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu orang-orang yang beriman, antara Nabi kata 7 perkara yang kamu kena jauhkan.
yang membatalkan akidah dan amal ibadat kamu kepada Allah SWT, antaranya ialah syirik kepada Allah SWT. Itu maka Allah telah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada syirik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengampun dosa orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini benda tuan-tuan yang merosakkan keimanan, akhlak dan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh kerana itulah berlaku macam-macam. Kita menghadapi jerbu sekarang. Bukan setakat jerbu, udara, suasana. Tetapi yang lebih daripada itu ialah jerbu akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tidak bertauhid, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, sebagaimana apa yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka dalam Islam kaedah dia, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Itu kaedah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa-apa yang dia bawa datang kepada kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu ambil dan kamu laksanakan dalam kehidupan kamu. Dan apa-apa yang dilarang, yang ditegah oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka hendaklah kamu jauh dan kamu tinggalkan. Sepatutnya, tengok dalam Islam tuan-tuan, apabila kita gerhana matahari, gerhana bulan, apa yang kita buat? Apa yang Nabi kita tunjuk? Kita sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita sembahyang. Cara dia. Dan apabila hujan tak turun, kemarau panjang, kita sembahyang solat istisqa. Alhamdulillah, kita Selangor sudah buat benda ni. Kerajaan negeri Selangor sudah mengambil satu sikap yang cukup baik. Bila panas panjang, kemarau panjang, hujan tak turun lama, kerajaan negeri sudah buat sembahyang solat istisqa. Dan termasuk di mana-mana masjid, padang, tempat yang lapang, kita sudah buat. Arahkan sembahyang istisqa. Dan sebelum itu kita banyak bersedekah. Sebelum itu kita banyak sunat, puasa sunat. Banyak kita beristighfar kepada Allah. Banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mungkin sebab dosa kita banyak. Dan alhamdulillah, bila Selangor buat solat istisqa, minta hujan, alhamdulillah sampai setakat ni hujan turun. Pagi, tengah hari, kadang-kadang petang, alhamdulillah. Kalau di Gombak, masya Allah, lebat hujan tuan-tuan. Sini saya tak tahulah. Sini pun lebat. Mana mungkin seluruh di Selangor. Dan tempias juga di Kuala Lumpur. Ada sebagian hujan. Tak apalah, percaturan air itu tak apalah, buatlah. Ya, mungkin air tak cukup lagi kan. Tapi mana kita sudah menyelesaikan satu masalah mengikut apa yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan duka cita, sedih, dalam rumah tangga ke, masalah ekonomi ke, masalah kita berniaga ke, masalah apa saja, termasuk kapal terbang hilang. Jadi kita bukan minta buat cara khurafat dan bid'ah, cara syirik, tapi kita balik kepada sunnah Nabi. Ialah apabila kita duka cita, kita bersedih, Allah Ta'ala kata apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, niscaya aku akan perkenankan doa kamu. Maknanya salah satu daripadanya, kita buat solat hajat. Kita buat solat hajat. Kita berdoa dengan Allah. Kita bermunajat. Solat hajat kita buat 2 rakaat, kita boleh minta 1000 perkara. Dan malam ni insya-Allah, mana yang ada peluang, ada masa, insya-Allah kita buat solat hajat. Yang pertama kita minta Allah Ta'ala selesaikan urusan kita. Urusan kita, anak-anak kita, rumah tangga kita. Kita sedang menghadapi masalah yang bermacam-macam. Takut anak kita dicolek, anak kita durhaka dengan ibu bapa, anak kita ponteng sekolah, anak kita lawan ibu mak ayahnya, durhaka dengan Allah dan Rasul. Kita minta anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita minta suami kita menjadi suami yang soleh. Suami yang dapat bimbing isteri dan anak-anak dunia dan akhirat. Kalau boleh, suami yang dapat bimbing isteri, anak-anak dan keluarganya sampai masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dengan Allah.
Kita minta dengan Allah SWT, kita dapat berita yang sedih. Sahabat kita umat Islam di Mesir, golongan ikhwan muslimin, sudahlah mereka dijatuhkan dengan begitu rakus, dengan begitu zalim, dan mereka pula dituduh sebagai penjenayah. Biasalah tuan-tuan, ini Amerika. Belakang sisi ini ialah Amerika. Itu yang kita bimbang juga sekarang dalam masalah krisis MS-370 ini. Takut Amerika Yahudi juga duduk di belakang mereka ni, Yahudi dan Nasrani. Itu Amerika. Sebab Amerika tahu, Yahudi tahu, salah satu negara di dunia kebangkitan Islam yang cukup hebat ialah negara kita. Jadi MS-370 ni boleh dijadikan kambing hitam untuk Amerika bertapak di negara kita. Dan semakin hari semakin nampak teori itu adalah kuasa besar duduk di belakang. Akan nampak satu masa insya-Allah sebagaimana yang saya tahu tadi. Maka kita buat semayang hajat. Kita minta semoga walaupun sahabat kita 500 orang lebih yang telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala batalkan, tangguhkan. Maka insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita doa, kita munajat. Di samping itu kita minta juga Allah Taala bagi petunjuk di mana kapal terbang ini. Yang sedang menjadi misteri sekarang. Sebab Allah Ta'ala tahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Ta'ala, hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta isi antara keduanya. Hak milik Allah semua. Hatta daun yang gugur di atas pokok itu pun walaupun satu helai gugur, Allah Ta'ala juga maha mengetahui. Semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita yakin dan kita percaya. Kita minta solat hajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala makbulkan doa kita. Semoga perkara-perkara yang kita takut, yang kita geruni, yang kita bimbangi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selesai dan Allah Ta'ala beri bantuan dan pertolongan kepada kita dan termasuk saudara-saudara kita umat Islam di Mesir, di Syria, di Palestin dan di mana-mana sahaja. Baik. Apabila Nabi SAW sebut asas Islam itu 5 perkara, yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan, apabila Nabi SAW mengajar 2 kalimah syahadah kepada umat Islam di Madinah ketika itu. Nabi baru saja bertapak di Madinah. Dan orang-orang Badui, kalau orang Yahudi dan Nasrani yang golongan majoriti Madinah ketika itu, selalu menghadiri majlis ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Majlis ilmu ni tuan-tuan sepatutnya bukan untuk orang kita saja. Bukan untuk orang Islam saja. Sepatutnya kalau dapat kita berkuliah dengan orang-orang yang bukan Islam. Saya kalau orang panggil pergi kuliah dekat gereja, saya pergi. Kalau orang panggil kuliah dekat kuil, saya pergi. Tapi masalahnya orang tak panggil. Kita nak pergi macam mana? Kalau kita tak panggil, orang tak panggil kita datang sana, dah satu masalah pula kan. Timbul isu dalam surat khabar pula. Kalau orang panggil kita pergi. Dan saya pernah ceramah di satu pejabat kerajaan. Tak silap saya, Risda ketika itu. Hari Jumaat pagi, jam 8 sampai jam 10. Adalah seling-selingan yang lain. Tapi ada saya ambil satu slot ceramah. Masa itulah saya ingat dalam dekat tahun 90-an. Ibu pejabat Risda. Semua pegawai daripada atasan sampai bawahan. Yang Muslim dan yang non-Muslim. Yang Kristian ada, Buddha ada, Hindu apa semua. Saya ingat lebih kurang dalam 400 orang ada. Semua pegawai. Dia orang buat setiap hari Jumaat. Minggu lepas hari Jumaat saya pergi ceramah dekat PKNS Selangor ni. Dekat Shah Alam ni lah. Itu orang Islam semualah. Yang ni yang bukan Islam. Sepatutnya kalau kita dapat sampaikan Islam ni tuan-tuan dengan mereka ni, dan saya dapat berita. Semenjak dia orang buat program ceramah, macam-macam ustaz dipanggil. Alhamdulillah. Ada di kalangan orang-orang yang bukan Islam ni,
Akhir sekali, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Risda ni masuk Islam, tuan-tuan. Ucap kalimah syahadah. Itu kita sampaikan Islam. Maka Nabi apabila ajar kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seorang badui bangun, tuan-tuan. Seorang badui bangun. Ya Muhammad, mengikut riwayat, seorang badui ni baju pun tak pakai. Pakai seluar pendek ya. Dia bukan pernah dapat pendidikan, tak pernah belajar dekat UAE ke UM ke pun semua kan, sekolah Arab ke tak ada. Dia hanya pekerja penggembala kambing saja. Jadi apabila dia ajar Islam, kalimah syahadah, dia bangun. Ya Muhammad, haza amrun takrahuhul muluk. Izan yuharibukal Arab wal Ajam. Tengok seorang badui bangun. Ya Muhammad, kalaulah ini kalimah syahadah yang kau ajarkan kepada kami, kamu dimarahi oleh semua kerajaan-kerajaan yang ada dalam dunia ini, termasuk kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Dan kalaulah ini kalimah yang kau ajar kepada kami, wahai Muhammad, engkau akan diperangi oleh orang Arab dan orang yang bukan Arab. Ini hebat kalimah syahadah ini. Oleh kerana itu, tafsir kepada seluruh Al-Quranul Karim ialah mentafsir dua kalimah syahadah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 juz Al-Quran mentafsirkan makna, kandungan, sasaran dan kehendak dua kalimah syahadah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekonominya kena bertepatan, bersesuaian dengan kalimah syahadah, dengan Allah dan Rasul. Politiknya, pentadbirannya, semayangnya, ibadahnya. Itu maka susunan daripada lepas dua kalimah syahadah, semayang. Awal-awal ugam, awal-awal amal ibadat, umat Islam, orang yang beriman, di akhirat, di padang mahsyar, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dikira yang pertama sekali ialah solat. Bukan jihad. Bukan zakat. Bukan haji. Bukan tutup aurat. Tetapi yang pertama selepas kalimah syahadah tadi, iaitulah solat. Itu maka apabila satu orang tu dia berjuang, dia berjihad, dia tak semayang. Satu orang dia keluar zakat dengan duit yang banyak, dia tak semayang. Satu orang tiap-tiap tahun dia pergi haji dan umrah, tapi dia tak semayang. Dia tawaf saja, dia tak semayang. Dia buat haji, dia tak semayang. Apa saja yang dia buat, tapi dia tak semayang. Haba'an mansura, kosong. Itu dipanggil wawasan 20-20, kosong, kosong. Dunia kosong, akhirat pun kosong. Apa lagi? Kalau dah tolak hadis Nabi, kalau dah hina Rasulullah, hina kalimah syahadah, maknanya kosong, kosonglah. Dunia kosong, akhirat kosong. Mana orang ni apabila semayang dia tak betul, out semua amalan. Sehingga Nabi kata seandainya semayangnya dihisap di depan Allah, diadili di mahkamah Allah, semayangnya diterima oleh Allah, maka semua amalan yang lain diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang soleh. Seandainya semayangnya direject dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka kita nak dirikan semayang dengan baik. Itu maka hadis tu, Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah. Disebut wa if'alus salah. Dibina Islam itu dengan 5 perkara. Yang pertama mengucap kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah, dan yang kedua mendirikan sembahyang. Disebut buat sembahyang. Macam orang buat rumah. Orang mendirikan rumah lain dengan orang yang buat rumah lain. Orang buat rumah, kalau dia ada modal sikit dia buat. Habis modal berhenti pula kan. Itu rumah sampai 10 tahun tak siap. Tapi orang yang mendirikan rumah, dia sudah standby cukup. Dia target 4 bulan, siap 4 bulan. Maka semayang macam tu. Kalau orang mendirikan semayang, itu semayang yang betul. Yang cukup rukun dia, syarat dia, sah batal dia. Tapi kalau dibuat semayang, 3 bulan dia semayang, 4 bulan dia hilang.
Sebab dia buat sembahyang. Maka mendirikan sembahyang ni tuan-tuan, kita kena mengaji dengan betul, kena belajar sungguh-sungguh. Malam ni saya nak buat sikit demonstrasi tentang Nabi kata, jangan kamu sembahyang semacam 3 ekor binatang. Kalau tuan-tuan dah tengok dah. Kalau tuan-tuan dah mengaji dah, mana yang tidak lagi, malam ni dia boleh tahu. Nabi kata, jangan kamu sembahyang macam 3 ekor binatang. Pertama, jangan kamu sembahyang macam burung. Yang kedua, jangan kamu sembahyang macam unta. Yang ketiga, jangan kamu sembahyang satu lagi. Satu binatang. Anjing. Ya betul, anjing. Anjing, al-kalb. Nabi kata, jangan kamu sembahyang macam burung. Yang kedua, jangan kamu sembahyang macam unta. Yang ketiga, jangan kamu sembahyang macam anjing. Dan plus, akhirat, Nabi kata, dalam kubur, alam barzah, jangan orang yang sembahyang, kepalanya berubah menjadi keldai. Kita kena jaga sembahyang. Maka insya-Allah kalau kita dirikan rukun sembahyang yang 13 perkara yang ulama sebut dalam hukum fiqh itu, maka insya-Allah sembahyang kita Allah Taala terima. Itu maka hatta sembahyang mayat sekalipun. Kita jangan pandang ringan masalah sembahyang. Masalah ibadat. Itu maka isu kapal terbang hilang. Nanti sekejap saya bagi tunjuk demonstrasi 5-6 minit tuan-tuan, tak lama. Dalam cerita kapal terbang hilang ni, kita tak boleh isytihar orang tu mati. Tak ada siapa. PM pun sebut, MS370 ni dia terhenti kan. Dia tak sebut terhempas. Dia tak sebut mati. Dia kata terhenti di selatan Laut Hindi. Tapi di segi mantik bahasa tu, jalan dah lah tu. Laut Hindi ni bukan main tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kan. Ombak dia 3 kali surau ni. Dan bukan laluan manusia itu. Laluan jin dan hantu raya. Tetapi, malam tu saya pun tengok dalam YouTube, masjid, macam-macam masjid nak buat sembahyang ghaib. Tak boleh. Di segi hukum fiqh, 4 mazhab, tak boleh sembahyang ghaib. Sebab syarat sembahyang ghaib ada 3 perkara yang penting. Yang pertama, mayat tu confirm mati. Betul-betul mati. Kalau dia gelepar lagi, tak boleh sembahyang ghaib. Betul-betul mati. Dan yang kedua, ada ain dia. Ada orang dia yang mati tu. Yang ketiga, mayat tu dah dimandikan, dibersihkan, baru boleh sembahyang ghaib bagi orang yang tidak hadir. Sama ada mayat tu masih hadir di situ, katakan orang mati di Kelantan sana, dah dimandi semua, kita telefon, dah mandi? Okey, siap, dah mandi. Okey, kita boleh sembahyang ghaib. Tidak hadir sana. Yang hadir sana, sembahyang hadir lah. Ataupun kita telefon, dah dikebumikan. Okey, kita boleh sembahyang ghaib. Dah berapa hari? 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Boleh. Sekarang, tak ada. Kapal terbang pun ghaib, orang pun ghaib, lepas tu kita nak sembahyang ghaib. Jadi 3 kali ghaib. Masalahnya besar. Apabila kita sembahyang ghaib, kerajaan mesti kena keluar surat kematian. Masalahnya, kaum keluarga dia boleh tuntut pampasan, insurans. Yang mati ni, dia ada harta, dia boleh faraid harta dengan anak-anak dia. Isteri pada hari itu sudah jadi janda. Janda pula janda kaya. Kebetulan pula, duduk dekat kawasan PJ ni, janda tu sebelah. Habis edah. Pada hari lepas sembahyang ghaib ni, selama 100 hari, dia tak mengandung. Kalau mengandung sampai dia lahir, lepas bersih 3 hari, dan 3 kali suci, dia boleh kahwin. Tuan-tuan, apabila kahwin, sah. Kahwin dengan Tok Imam, Tok Qadi. Ataupun Tok Imam jalankan dulu. Ambil janda tu, tak ada masalah. Kalau kata Tok Imam siapalah yang ada jodoh boleh kahwin. Katakan kahwinlah janda ni. 20 hari, sebulan, 2 bulan,
Tiba-tiba balik mangkuk ayun ni, apa cerita? Apa cerita tuan-tuan? Kau pandai-pandai kahwin dengan isteri saya. Ini isteri saya. Saya bukan menyelam dekat Laut Cina Selatan ataupun dekat Hindi. Saya hanya landing dekat Mongolia sahaja. Cuma apabila dah sampai sana, saya tak ingat. Saya ingat ini dah Kuala Lumpur, rupanya Mongolia. Sebab otak saya sudah dibius dengan dadah. Betul tak? Ini tak mustahil. Kau pandai-pandai poraid harta saya. Itu maka dalam kes ini dipanggil kes orang hilang. Maka dalam kaedah hukum fiqah, ulama fiqah menyatakan orang hilang ini dibagi tempoh selama 4 hingga 5 tahun. Tetap isteri kawan tu, tetap harta dia, tak boleh ambil. 5 tahun tempoh. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar, satu perempuan mengadu hal, suami hilang. Sayyidina Umar kata sudah berapa lama? Hampir 1 tahun. Nafkah zahir tak bagi, batin tak bagi, duit tak bagi, apa tak bagi kan. Sayyidina Umar kata, tunggu dan sabar. Baitul Mal bantu. Zaman sekarang, sepatut begitu Baitul Mal. Ini rakyat nak minta duit Baitul Mal, bukan Selangor, wilayah. Daripada berjalan jauh rata, naik bas, turun bas, sign itu, sign ini. Berapa payah nak lulus tuan-tuan. Kawan tu kadang bengkak kaki, sakit, tak ada suami apa semua. Itu pun 3 bulan ditunggu. Lulus berapa? RM50 mangkuk ayun, betul tuan-tuan. RM50. Bantulah. Baitul Mal ni kena mudah. Jangan proses payah, susah sangat tuan-tuan. Bagi orang yang layak. Budak-budak mengaji agama, belajar agama. Ini termasuk fisabilillah. Sepatutnya kita tak payah dah nak pungut derma ke apa semua tuan-tuan. Baitul Mal, duit banyak. Mana duit tu pergi? Masalah. Jadi Sayyidina Umar kata tak apa, Baitul Mal bantu. Lepas tak lama, setahun, dia mengadu hal lagi dengan Amirul Mukminin. Sayyidina Umar kata apa? Kita tunggu 4 hingga 5 tahun. Cukup 4 tahun, perempuan ni sabar tuan-tuan. Sayyidina Umar kata kau jaga akhlak, kau adalah isteri orang, jaga harta benda dia, jaga amanah dia, jaga kehormatan dia, jaga agama dia. Kau semua dan harta adalah hak milik suami. Ingat orang perempuan. Bila dah berkahwin, semuanya, ujung kaki sampai ujung rambut, harta apa saja pun, semua hak suami. Sama ada suami hadir ataupun suami ghaib. Itu maka Nabi sebut orang perempuan ni nak masuk syurga senang sekali. 3 perkara saja. Taat dengan Allah, taat dengan Rasul dan taat dengan suami. Yang dia nak kerja pejabat, kerja itu akuntan lah, apa cikgu guru, itu dia punya hal. Itu tak apalah. Kalau jaga kehormatan, jaga tutup aurat, apa semua kan. Jaga akhlak. Ini ada keluar dalam YouTube. Salah satu tanda-tanda perempuan masuk neraka. Nak pergi pejabat, berhias bukan main. Pasal nak tunjuk dengan bos. Nak tunjuk dengan lelaki lain. Nak tunjuk dengan orang yang muhram. Tapi balik ke rumah dengan suami, selekeh. Betul tak? Selekeh, tak jaga, tak berhias. Sampai nak tidur pun tak berhias. Busuk banga, bawang, budu, belacan. Suami pun tengok satu macam. Bukan satu macam, bermacam-macam. Nah, jadi dalam YouTube tu sebut, adalah ustaz sebut tu. Ini tanda-tanda perempuan ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena jagalah. Kalau pergi ke office berhias, dengan suami lebih lagi berhias. Betul tak? Baru dia dipanggil isteri yang solehah. Maka datang Sayyidina Umar kata, cukup 4 tahun bawa kes ni ke mahkamah. Diputuskan oleh mahkamah zaman Sayyidina Umar, si suami ini ghaib dan isteri boleh minta fasah. Fasah. Tak istihar mati. Mana hilang. Jadi dah lama tempoh 4 tahun, jadi boleh mahkamah memutuskan fasah. Jadi bila fasah, habis iddah, si perempuan boleh kahwin. Harta boleh faraid. Bukan mudah tuan-tuan. Oleh kerana itu, apa masalah insya-Allah kita kembali kepada Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah. Baik, saya nak tunjuk semayang yang 3 perkara tadi. Dan mudah-mudahan kalau kita terbuat yang 3 perkara ini, kita muhasabah dan kita kembali kepada semayang yang sebenarlah. Ini maknanya 3 perkara ni semayang tak betul lah ni. Semayang yang Nabi kata terlarang. Ada pembesar suara yang apa? Ada.
saya tak nak sebut detail lah yang rukun sembahyang 13 perkara itu, ya. Ini masuk insya-Allah. Tak ada je. Okey. Saya tak nak sentuh yang 13 perkara tu panjang. Itu rukun sembahyang yang 13 perkara tu, maknanya tuan-tuan sudah maklum, ya. Cuma saya nak sebut yang Nabi sebut, maknanya yang 3-4 perkara ni yang tak betul. Jadi kalau kita terbuat, kita kembali kepada yang betul lah. Baik. Yang pertama Nabi kata jangan kamu semayang macam burung. Burung ni dalam kitab fiqh Syekh Daud Fatani, kitab kecil sangat, Muniyatul Musalli. Tuan-tuan kalau dah hafal kitab ni, alim kitab ni, semayang nombor 1. Cukuplah. InsyaAllah okey lah tu. Kitab tu kecil sangat. Jadi kitab ni kalau kita dapat mengaji pun kita dapat faham makna semayang situ yang 13 rukun, perkara yang sah yang membatalkan, insya-Allah semayang kita sempurna lah tu insya-Allah. Baik. Jadi yang Nabi sebut situ jangan kamu semayang macam burung. Yang ni kita nak fokuskan dulu. Macam mana semayang macam burung ni? Makna semayang ini haram dan batal semayang. Okey, saya nak tunjuk begini. Semayang yang betulnya, saya tunjuk yang betul dulu. Saya macam ni. Oh gini. Menghadap sini. Oh nampak ni ya? Okey. Saya ingat nak nampak macam ni baru nampak. Okey. Okey, menyerong sikit macam tu ya. Okey begini, okey. Okey, jadi ini saya yang betul ya. Sop. Wajib ambil saya sejadah satu je. Sejadah sejadah satu. Sebab saya nak tunjuk sekali je. Lepas tu tak saya nak tunjuk dah. Tuan-tuan tengok sendirilah. Sejadah satu, okey. Terima kasih. Okey ya. Ini sejadah pun walaupun Cina buat, Turki buat, Jepun buat ke semua, dia mesti ikut standard apa yang telah difatwakan oleh para ulama Islam. Yahudi Nasrani dia buat sejadah. Batu kip lagi berat. Ya. Dia mesti made in Cina ke Turki, dia mesti ikut fatwa Islam. Para ulama dia, okey, kita kembang agak kiblat, ini contohlah. Ini besar dia macam ni lah. Mana kalau dia besar lain pun, tapi ada dia punya ni. Apa makna dia tu? Okey, saya tunjuk berdiri dia. Qiyam yang betul, berdiri sini, kemudian sini. Jadi ulama kata, nampak ya? Ulama kata depan 2 jengkal lebih kurang. Kurang pun sikit, lebih pun sikit. 2 jengkal tengok ya. Betul tak? Dan di belakang 1 jengkal. Itu yang betul. Itu 4 mazhab. Abu Hanifah, Ahmad Hanbali, Maliki dan Syafi'i. Itu berdiri. Jadi kalau diberdiri macam tu, tak betul. Malahan ada yang berdiri rapat macam tu kan. Itu lagi tak betul. Jadi kita mesti berdiri betul. Apa berdiri betul macam ni, terima nak baca ayat sejadah ke, suratul Jum'ah ke, suratul Muluk, kita tak sakit. Jadi kita itu berdiri. Kemudian takbir, sholli fardal maghribi, Allahu Akbar. Ini tu. Ini mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tangan kita di ujung jari ni di telinga. Jadi kalau macam ni Allah Akbar, tu saya tak tahu mazhab apa. Allahu Akbar, lepas dulu, lepas tu naik. Itu saya tak tahulah mazhab apa yang tu. Yang mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Okey. Yang ni dah betul angkat Allahu Akbar ni. Tiba-tiba dia letak pula Allahu Akbar, tahu macam ni pula. Kawan sebelah pun macam tu juga. Dah berocoh lah tuan-tuan dalam semayang tu. Jadi eloknya Allahu Akbar dia tak ganggu. Semayang pun tak ganggu orang. Dia tak ganggu macam ni semua, tak ganggu. Jadi kaki 2 jengkal depan, 1 jengkal belakang. Mata kita tengok tempat sujud. Kalau mata dah tempat lain, dipanggil makruh. Kecuali di depan Kaabah.
Itu 3 mazhab lain. 3 mazhab lain, okay? Kalau kita depan Kaabah, sunat kita tengok Kaabah. Sebab apabila kita tengok Kaabah, kita dapat 20 pahala. Mazhab Syafi'i tidak. Walaupun depan Kaabah, kalau kita tengok Kaabah, kita tetap hukumnya makruh. Sunat, kita tengok tempat sujud. Itu mazhab Syafi'i. Kecuali kita tengok lepas semayang, itu tak apa. Sebab di Kaabah ni, bila kita tengok lepas semayang ke dalam semayang, 20 pahala. Mazhab Syafi'i tidak. Imam Syafi'i nak tengok tempat sujud. Okey. Jadi kita nak yang tidak betul, Allahu Akbar. Okey, burung semayang. Ataupun dipanggil ayam tadi. Dia banyak pergerakan. Macam dia takbir je lah. Allahu Akbar. Okey. Lepas tu dia tak diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Dia tak diam, tuan-tuan. Nah, ini burung. Dia pegang situ, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mana burung ni aktif. Sedangkan semayang itu tamakninah itu wajib. Dan apabila bergerak 3 kali, batal tak semayang? Batal. Tapi burung ni dia baca Al-Fatihah pun, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Apabila baca kuat, ganggu jiran kiri kanan, berdosa tak? Berdosa. Bukan berdosa membaca Quran tu, tapi berdosa menguatkan suara tu. Macam mana suara kita dapat pahala? Kita baca sekedar dengar telinga kita sahaja. Itu yang standardnya. Oh, takut ganggu jiran, tak baca kat mulut pula, baca dalam hati pula dah. Batal semayang. Dia baca Al-Fatihah dalam hati, kerana takut jiran sebelah kiri kanan ni terganggu, dia baca Al-Fatihah dalam hati, dia persenyap. Tahu-tahu dah amin dah. Jiran kata, kau tak baca Fatihah ke? Baca tapi dalam hati. Batal Al-Fatihah tu. Dia kena baca juga, tapi setakat kuat macam mana? Dengar telinga kita. Mana bisik lah kan? Tapi kalau dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi dah ganggu kiri kanan. Apabila ganggu kiri kanan, mengganggu kiri kanan ni, hukumnya haram. Sama juga dengan wayar di handset. Di semayang handset ni tak ditutup. Dalam masa semayang berbunyi, kring 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 kring. Si burung ni pula angkat. Sekejap, saya semayang ni. Aduh, kawan tu kata, cepatlah, saya dah tunggu ni. Tok Imam ni baca lama lah pula, dia kata. Jiran sebelah kata, kau tak boleh lah, buang cakap lah semayang ni batal. Kau tu sebelah ni pula. Yang ni pula kata, nasib baik saya tak cakap, kalau tak saya batal juga. 3 orang habis batal semua. Tok Imam pula dengar macam tu, apalah kau mesyuarat dalam semayang ni? Habis. Ini burung punya hal. Maka semayang ni, mana dia kena concentrate, kena betul-betul bacaan dia diam tak boleh. Jadi apabila bergerak ni tuan-tuan, dan baca kuat, dia boleh membawakan kepada haram dan batal semayang. Jadi siapa yang ada baca kuat dan bergerak. Kadang-kadang yang sedih tu imam. Saya banyak tempat mengajar kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman. Kita makmum jadi susah tuan-tuan. Batal semayang tu. Ustaz, tu imam tu qari. Qari ke apa pun kalau ada berjoget macam tu, tetap batal. Bila batal, benar-benar makmum akan batal. Itu maka imam syaratnya qari dan faqih. Faqih dan qari. Itu syarat jadi imam. Jadi imam duk goyang macam burung ni, habis batal. Itu imam ke makmum ke siapa, saya sendiri pun mana kita kena buat perhatian. Jadi burung ni tuan-tuan banyaklah. Dia baca apa semua, menggiling apa semua. Mana bergerak, pergerakan yang banyak. Main janggut lah, main telinga lah kan. Main handset tadi. Itu dipanggil jenis burung. Haram dan batal semayang. Orang bersin sebelah, dia pun jawab, alhamdulillah pula lah. Itu semua kerja burung belaka. Ada ulama kalau sebut alhamdulillah ayat ni makruh. Tapi sebaik mungkin tak payah jawab dalam semayang. Sebab kerja semayang tu wajib. Menjawab bersin hukumnya sunat. Dia tak payah. Maknanya kalau orang tahu tadi, dia tak akan bergerak lah. Baca dengan betul dan tak bergerak. Itu yang pertama. Ikutlah burung ni di masa rokok pun. Saya nak sebut. Rokok yang sebenar. Allah, termasuk rukun yang ke-13 ni. Rukun yang dalam 13 rukun. Allahu Akbar macam tu. Jadi mata kita tempat sujud. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil telur, taruh dekat belakang.
insya-Allah telur tu tak jatuh. Nah, itu rokok yang betul. Dua rokok yang tak betul. Ini bagi orang sihat lah. Allahu Akbar. Bukan macam tu ya. Padahal dia boleh rokok sebenar, tapi dia buat macam tu saja. Maka rokok macam ni batal. Tak sah rokok dia. Ya, kecuali orang sakit. Nanti saya tunjuk bagian sakit. Sakit tak apalah. Yang satu lagi dia terlebih rokok. Ini macam burung juga. Allahu Akbar. Kadang tangan dia tak letak kat lutut, letak bawah lutut. Macam tu. Ini juga batal sembahyang. Kerana rokok tidak mengikut apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Rokok dia sujud, dia takbir. Jadi Nabi kita sujud, rokok. Antara kitab fiqh tersebut, macam tu. Jadi kalau kita letak telur belakang ni pun tak jatuh, tuan-tuan. Jadi kalau macam tu, telur jatuh. Kalau macam ni, dah tak ada telur lah. Habis. Jadi kita ikut Islam ni, tuan-tuan, cantik. Subhana rabbiyal azim. Yang ketiga, batal juga rokok dia. Tok Imam dah bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tok Imam baca 3 kali je rokok. Dia hentam 30 kali baca. Tok Imam baca 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dia hentam 30 kali. Sampai Tok Imam sujud, dia duduk masih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana. Tok Imam bangun daripada sujud, batal sembahyang. Begitu juga sujud. Tok Imam dah bangun daripada sujud. Tok Imam baca 3 ataupun 5 kali saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Tok Imam dah bangun. Dia masih sujud lagi. Sujud. Dia baca apa? 50 kali. Sampai Tok Imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia baru at-tahiyatul. Batal sembahyang. Sebab apa? Ikut imam hukumnya wajib. Membaca tasbih hukumnya sunat. Maka dia sudah mufaraqah. Kalau dia mufaraqah, maknanya sembahyang dia seorang lah. Kalau dia masih ingat dia dengan imam, mana batal sembahyang. Jadi sujud pula yang betul. Ni kaki. Macam tu. Ini kaki ni kena sujud ni. Kalau kaki dia macam tu, batal sujud. Ataupun kaki dia lipat macam tu, batal. Batal sujud dia. Maknanya yang betul macam itulah. Okey. Itu saya sebut tadi yang bergerak banyak ni burung. Jenis burung. Yang kedua, Nabi kata jangan kamu semayang macam unta. Unta ni dalam hadis tu disebut pada ketika kita bangun daripada sujud. Bangun daripada sujud ni sebenarnya sepatutnya macam ni. Allah, berhenti dulu, tamakninah sekejap. Allahu Akbar. Itu bangun sujud. Angkat tangan ni pada selepas tahiyat akhir awal, baru ada angkat tangan. Lepas tu setiap bangun daripada rokok, Sami Allahu liman hamidah. Yang lain tu kalau bangun tak ada tahiyat, terus parking sini. Itu yang bangun betul lah. Yang unta bangun macam mana? Unta bangun, dia sujud eloklah, tapi dia punya bangun, tuan-tuan. Unta bangun, Allah. Betul tak? Itu maka Nabi kata jangan kamu semayang macam unta. Kalau orang sakit, okeylah, dimaafkanlah orang sakit ni, tak apalah. Masalahnya dia sihat, tapi dia tak nak transit, dia terus bangun. Itu unta semayang hukumnya haram. Kerana man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Ini bukan menyerupai kaum, menyerupai binatang unta yang ditegah oleh Nabi SAW. Mana kita kena bangun dengan, mana nak cerita akhlak semayang tu, akhlak dalam semayang tu. Allahu Akbar sampai. Jadi kalau dia bangun, Allah, bermasalah lah. Sujud ni pula, saya tengok kadang-kadang macam-macam sujud.
Okey, terberhenti situ. Itu unta, jangan buatlah ya. Yang ketiga Nabi kata jangan kamu semayang macam anjing. Anjing macam mana? Itu dia tengok pada tempat kita sujud. Anjing ni dia sujud macam ni. Allah, tangan lepas macam ni. Ni. Lepas tu duduk macam tu. Kadang-kadang kaki begitu. Ini anjing ni tuan-tuan, duduk macam ni. Jadi kalau duduk keadaan tangan macam ni dan kaki macam ni, batal semayang. Kalau setakat macam ni, tangan begini, ada ulama kata makruh tahrim, makruh haram. Dan ada ulama kata haram terus. Kerana duduk yang ditegah oleh Nabi. Macam ni. Yang lebih parah lagi, dia sujud macam ni. Itu dah bukan macam anjing, macam biawak terus. Haram dan batal semayang. Sebab tidak ikut sunnah Nabi SAW. Banyak saya tengok sujud dalam keadaan macam tu. Kemudian yang keempat. Okey, sebelum saya pergi kepada empat. Yang keempat ni plus. Nabi kata di akhirat orang yang semayang kepalanya dirubah menjadi keledai. Jadi setakat ni, tiga ni, kalau ada soalan ataupun apa kesamaran ataupun ada benda yang nak komen, nak tanya, silakan kalau ada. Yang tiga perkara tadi. Ya je. Kesalam. Ya. Apa yang kita nak sujud, mengikut dalam hadis tu, yang lebih afdal, kita jatuhkan lutut kita dulu. Ya. Allahu Akbar. Betul tak? Lutut dulu baru tangan. Dan disunatkan sentuh hidung kita dekat tempat sujud. Itu disunatkan saja. Maknanya kalau tak sentuh pun tak apa. Disunatkan. Tapi yang disunat afdal ni lutut dulu. Kecuali orang yang dah sakit kan. Sakit tu tak apalah. Nanti saya tunjuk sakit sikit. Haji tolong ambil kursi. Macam mana suasana orang sakit semayang. Kursi Kadang-kadang orang sakit ni pun kadang-kadang dia semayang, dia taruh kursi dia, tempat duduk dia tak kena. Menyebabkan ganggu orang kiri kanan. Jadi malam ni kita tunjuk sikit. Jadi yang afdal lutut lu turun ya. Tapi kalau dah tak dapat baru tangan. Okey, yang lain tak ada ya? Okey. Ya je. Pada ketika sujud. Berdiri macam mana? Berdiri kiam. Kaki step macam ni. Tak, kalau saya tengok dalam 4 mazhab, diri kaki kedudukan macam ni. 2 jengkal depan, 1 jengkal belakang. Dan apabila dia rapat, tak ada masalah. Dia bahu akan bertemu sama bahu. Itu maka sejadah ni kan, ini standard. Jadi kalau kita rapat pun tak ada masalah, dia tak ganggu. Dia akan rapat juga. Jadi kalau macam ni tu saya tak jumpa hadis lagi. Yang kita tengok macam ni lah dalam huraian-huraian ulama fiqh. Ini maknanya yang ma'ruf yang kita amalkan sekarang. Boleh tangan? Tapi yang sunat sekali, lutut turun dulu. Tadilah dia takut nak menyelamatkan unta tadi tu. Kau unta dia turun tangan juga dulu tu. Jadi yang tengok hadis tu, yang Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli, semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Kalau kita tengok dalam hadis tu, dia lutut dulu. Lepas lutut baru tangan. Kecuali tak boleh ataupun sakit baru didahulukan tangan. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh. Okey, yang plus Nabi kata orang yang semayang di alam kubur, alam barzah, kepalanya ditukar menjadi keledai, iaitulah orang semayang macam mana? Orang yang semayang berjemaah, imam dan makmum. Makmum mendahului semua perbuatan imam. Makmum mendahului semua ataupun sebahagian perbuatan imam.
Maka orang ni Nabi kata akhirat kepala dia ditukar menjadi keledai. Sebab apa? Perbuatan itu haram dan batal semayang. Makmum kat imam kata waladdallin. Dia dah amin dah. Amin. Maka dia mendahulukan imam. Orang lain pula dengar ikut pula dia. Imam tak amin lagi. Itu satu. Yang kedua, imam baru Allah, dia dah akbar dah. Dia dah rokok dah. Imam baru sami, dia dah berdiri tenjak dah. Berdiri tegak dah. Maknanya makmum ni sentiasa mendahulukan imam. Maka Nabi kata, orang ni di akhirat nanti dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Wallahu a'lam. Maknanya wajib kita mengikut imam. Biar imam dahulu, baru kita. Oleh kerana itu, saya nak tunjuk orang yang sakit pula. Ini orang sakit tuan-tuan. Orang sakit ini kepala, kaki kursi ni, dia kena letak macam tu. Tu baris dia. Jadi bermakna dia ke depan daripada orang yang sihat. Depan sikit ya. Okey. Gitu. Baik. Jadi apabila makmum yang sihat, memanglah nampak dia ke depan kan. Nampak tak apalah sebab dia sakit. Jadi sakit dah macam mana kan. Dan orang sakit ni, dia memang semua tak boleh macam orang sihat. Maka oleh kerana itu Nabi katakan, beramal ibadatlah kamu pada ketika sihat sebelum datang masa sakit. Jadi apabila makmum ada, apabila dia rokok pun setakat mana yang dia boleh. Sujud pun setakat mana yang boleh. Sebab dia sakit. Maka apabila kursi dia ni tuan-tuan, saya bagi contoh. Kalau diletak macam tu, jadi kawan ni sebelah, dia tak ke depan. Jadi dia akan mengganggu orang yang ke depan. Ganggu. Dan kalau diletak ke belakang ni pula, macam tu, separuh ni banyak macam ni. Dia tak macam tu sebab dia nak samakan tumit kaki dia tu dengan orang sihat. Dia sudah mengganggu orang yang di belakang. Jadi standard kursi dia betul-betul kena macam tu. Jadi kaki kursi dia ni sama dengan tumit orang yang sihat. Tumit dia ke depan. Sebab dia orang uzur. Itu maka orang uzur ni dalam setiap fiqah kan. Maknanya dia digalakkan tidak duduk di sop depan. Digalakkan sop agak tepi ataupun ke belakang. Sebab bila-bila dia sakit, datang sakit dia mudah senang ke bilik air ya. Tepi-tepilah, tepi semua kan. Sebab apa? Sebab dulu dia dah ke depan dah. Sebab depan masih dia sihat dulu kan. Sekali dah sakit, itu pun alhamdulillah boleh datang ke surau, boleh datang ke masjid kan. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang sakit yang tak dapat datang ke masjid, ke surau. Itu yang sakit. Yang sehat berlambak pula tak datang. Jadi yang datang ni alhamdulillah kira sihat semualah, syukur kepada Allah SWT. Okey, jadi saya rasa sekadar itu sajalah ya apa yang dapat kita sampaikan pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Okey, yang kedua tuan-tuan, kebetulan anak saya yang sedang belajar di Mesir sekarang ni, saya mengharapkan sedikit bantuan derma ikhlas daripada tuan-tuan. Kebetulan beliau nak menghabiskan tahfiz bila dah hafiz Al-Quran dah, sedang belajar sekarang ni masuk 1 tahun, belum dapat bantuan lagi daripada mana-mana pihak, dan kita sedang buat bantuan untuk Baitul Mal ataupun zakat Selangor. Tapi Selangor ni pun kadang-kadang 1 tahun 2 tahun baru dapat bantuan ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan derma ikhlas tuan-tuan ni, anak saya yang di Mesir tu dapat meneruskan pelajarannya. Dan yang kedua, kebetulan saja malam ni saya ada bawa oleh-oleh untuk tuan-tuan. Niat sambil menderma jugalah. Iaitulah saya bawa madu lebah yang saya dah test ori, dan saya dah baca jampi Al-Qurannya insya-Allah, dengan izin Allah, doanya dan salawat asyifa. Minumlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harga kalau orang lain tu jual pasar-pasar tu 60, 50. Malam ni dekat surau ni insya-Allah RM50, niat sambil menderma. Insya-Allah ada di belakang. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.